para pengerusi, Tuan Datuk Pengerusi dan juga rakan-rakan sekalian, saya ingin turut sama untuk memberikan beberapa pandangan dalam P23 B23 Kementerian Sumber Asli, iaitu pertamanya saya ingin menyentuh tentang 02301 yang melibatkan soal projek e-tanah. Projek e-tanah ini seperti mana yang sudah sedia maklum, adalah merupakan satu inovasi supaya pendaftaran tanah itu dapat dilakukan dengan lebih berkesan, khusus jangka masa yang selalu diambil iaitu 10 hari boleh diselesaikan dalam masa 15 minit. Saya berminat untuk bertanya soalan ini kerana pada sesi yang lalu saya telah mengemukakan soalan di Parlimen ini dan telah mendapat jawapan dari pihak kementerian yang menyatakan bahawa isu ini, iaitu projek e-tanah ini, bukanlah satu yang gagal tetapi cuma lewat sahaja. Saya ingin tahu beberapa masalah yang timbul dalam projek ini, khususnya apabila berlaku perpindahan data daripada data yang itu dimasukkan dalam komputer. Menurut satu laporan dalam akhbar 21 Ogos 2008, berlaku di sana beberapa missing data dengan izin. Antaranya ialah missing IC, missing areas of land, dan ada juga yang tidak ada disebut size tanah yang telah didaftarkan di dalam sistem pengkomputeran itu. So tentu ini akan melibatkan permasalahan yang besar, dan saya ingin tahu, setelah Pulau Pinang dijadikan sebagai contoh ataupun perintis, projek perintis e-tanah, saya dipahamkan beberapa negeri lain turut sama dikembangkan projek e-tanah ini. Saya ingin tahu bagi pihak kementerian, apakah perkembangan e-tanah ini sehingga hari ini, khususnya kepada negeri-negeri lain yang telah mula menerima pakai sistem e-tanah ini, kerana dipahamkan sehingga 14 Mei 2009 kos itu memakan atau menelan sebanyak 480 juta ringgit, dan yang telah dibelanjakan sejak ia dilancarkan sudah hampir mencecah 200 juta ringgit. So tentulah bilangan yang besar ini memerlukan satu penekunan, keberkesanan supaya tidak berlaku pembaziran dalam projek e-tanah ini, iaitu dalam butiran 02301. Seterusnya, Datuk Pengerusi, saya ingin masuk kepada pengurusan ataupun pengairan dan saliran 15200, 300, 400. Saya ingin minta penjelasan bagi pihak kementerian, iaitu satu kajian telah dibuat pada tahun 2004 yang melibatkan 926 stesen pemantauan, di mana di dalam kajian itu didapati 540 sungai dikategorikan sebagai bersih, 278 dikategorikan sebagai sedikit tercemar, manakala 108 dikatakan tercemar. Antara sungai-sungai yang mencatatkan apa yang diistilahkan sebagai sungai yang mati, iaitu kategori mati ini mana tercemar, bau busuk, hitam dan tidak boleh dipakai dan tidak boleh dirawat lagi. Antaranya ialah sungai Pinang di Pulau Pinang, sungai Jelutong, sungai Menggaris di Sabah, sungai Buloh, dan juga satu lagi sungai di Johor. Jadi saya ingin tahu, setelah kajian dibuat tentang kategori sungai ini, adakah pada hari ini kajian yang lebih terkini tentang kategori-kategori sungai ini, di mana saya dipahamkan bahawa untuk kita merawat sungai-sungai yang telah tercemar ini, khususnya kepada sungai yang kategori 4 atau 5 ini, memakan dan menelan belanja yang begitu besar. 16 batang sungai untuk dibersihkan dan dirawat sahaja pada tahun 2007 memakan belanja hampir 100 hingga 400 juta ringgit. Kita tidak mahu duit kerajaan dihabiskan
dalam rawatan ini semata-mata kerana antara punca sungai ini dikatakan tercemar adalah kerana perbuatan manusia sendiri. Antaranya ialah sampah sarap yang dibuang, antaranya ialah najis yang dibuang di sungai-sungai, najis-najis haiwan. Begitu juga pencemaran kimia dan hasil kesan daripada pembangunan. Oleh itu, jikalau perkara ini tidak ditangani, saya khawatir kerajaan terpaksa berbelanja. Contohnya Sungai Pinang telah dibelanja hampir 500 juta hanya pada panjang 3.6 km sahaja, dan ini cukup merugikan kerana masalah yang berlaku ialah bukan kerana alam sekitar tetapi kerana tangan-tangan manusia. Oleh itu saya ingin bertanya pada pihak kementerian, apa usaha yang dibuat dalam pengurusan sungai ini untuk memastikan pemeliharaan dan pemeliharaan sungai ini bukan saja melibatkan rawatan tetapi pendidikan, tetapi juga kesedaran orang ramai, supaya kerajaan tidak lagi menanggung kos yang besar untuk merawat sungai-sungai ini. Dan saya mohon nanti dalam jawapan menteri, apakah ataupun berapakah sungai-sungai yang dalam keadaan kritikal dan sehingga kerajaan terpaksa membelanjakan beratus juta ringgit untuk merawat sungai-sungai ini. Akhirnya Datuk Pengerusi, saya ingin menyentuh tentang perhutanan Semenanjung yang melibatkan persoalan pengurusan hutan secara berkekalan 08600, iaitu saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, beberapa konvensyen yang telah ditandatangani atau turut disertai bersama oleh Malaysia seperti United Nations Conference of Environmental Development dan Convention on International Trade Endangered Species ataupun CITES, apakah Malaysia juga adalah sebahagian daripada yang menandatanganinya? Kerana saya dipahamkan bahawa kriteria yang telah ditetapkan dalam konvensyen-konvensyen ini begitu ketat sekali, dan adakah negara kita Malaysia dalam konsep pengurusan hutan lestari ataupun konsep sustainable forest management itu mengikuti kriteria-kriteria ini? Dan 09300 iaitu pemantauan hutan secara berterusan, iaitu apa namakan sebagai continuous forest monitoring system conforms. Sejauh manakah hari ini dari segi dapatan-dapatan dan data-data yang membolehkan kementerian dengan maklumat-maklumat ini boleh memelihara atau memelihara hutan-hutan daripada terus menjadi mangsa kepada pembangunan dan juga mangsa kepada pembalakan haram. Untuk itu saya ingin membuat beberapa soalan kepada kementerian dalam urusan hutan ini. Antaranya ialah saya ingin tahu berapakah bilangan pegawai hutan atau forest ranger yang bertugas hari ini untuk memelihara hutan-hutan di dalam negara kita. Kalau kita bercakap tentang hutan yang mempunyai satu isu yang besar, sedangkan kita tidak mempunyai pegawai-pegawai hutan yang mampu untuk menampung semua ini, maka saya minta supaya pihak kementerian memberi penjelasan dari segi keperluan pegawai-pegawai hutan ini. Yang kedua ialah berapakah pegawai yang telah ditangkap semasa menjalankan tugas itu, iaitu ditangkap kerana rasuah. Ini adalah penting untuk kita melihat sejauh mana pegawai-pegawai kita, kerana dipahamkan bahawa pegawai hutan ini banyak sekali terdedah potensi kepada rasuah. Oleh itu saya minta penjelasan berapakah pegawai-pegawai yang telah ditangkap oleh pencegah rasuah dalam rangka mereka ini menjadi orang yang mempertahankan forest ini. Yang ketiga, yang ketiga ialah sejauh manakah sejabatan hutan memastikan zon penampan dilaksanakan. Zon penampan hutan dilaksanakan,
Dan yang keempat ialah sejauh manakah selective management system dipakai dalam penebangan pokok-pokok hutan. Kita ada satu sistem yang dinamakan selective management system, di mana untuk menebang hutan mereka mengambil kira saiz, ukur lilitnya, umurnya dan sebagainya. Saya nak tahu, kerana saya dipahamkan pembalak-pembalak ini mereka tidak lagi mengikuti spek-spek ini, mereka hanya redah untuk menguntung saja. Sejauh mana Kementerian Jabatan Hutan memastikan selective management system ini betul-betul terlaksana supaya memelihara hutan-hutan kita? Dan akhirnya soalan saya ialah bagaimana hubungan dengan pihak NGO, kerana saya dipahamkan ada tanggapan bagi kementerian khususnya Jabatan Hutan menganggap bahawa NGO ini menjadi penghalang, bukan menjadi rakan untuk memastikan Sustainable Forest Management Malaysia ini dengan izin dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sekian Datuk Pengerusi, terima kasih.